Terasa lucu sekali bila nenek yang dah tua tu masih lagi bertanya pada saya, kalau Datuk terpikat pada wanita yang lain ataupun bercerita mahu berkahwin lain. Datuk tu baiklah. Kemana-mana dia tak pernah lupakan nenek. Nama nenek tu selalu dipujinya dekat depan kawan-kawan dia. Ujar saya pada nenek. Dia tersenyum. Pipinya yang sudah berkedut kelihatan terpelohong ke dalam dan bibirnya kelihatan seperti menajam, melindungi giginya yang sudah pun hampir separuh tercabut daripada gusi. Dah kenapa nenek tanya macam tu? Kamu tahulah Tamar, orang lelaki ni kalau badannya sihat, sampai umur 100 tahun pun, nafsu dan keinginan dia tu tetap kuat. Sanggah nenek. Saya diam. Tak kuasalah nak melawan cakapnya. Kalau dilawan, mungkin boleh melukakan perasaannya. Malam itu, hampir pukul 12, barulah saya masuk ke bilik tidur. Dan Datuk tetap dengan kegemarannya membaca Al-Quran dan melakukan solat sunat tengah malam sebelum masuk tidur. Kali ini, saya dengan Datuk agak lama berada di kampung. Hampir 6 bulan tidak ke mana-mana. Datuk ni tetaplah dengan kegemarannya memburu binatang pada sebelah petang. Waktu pagi dihabiskan di kebun getahnya, menanam anak-anak getah di celah pepohon getah yang sudah tua. Menurut Datuk, bila anak-anak getah itu membesar dan boleh ditoreh, pokok-pokok getah yang tua dan tidak mengeluarkan susu akan ditebang. Dalam seminggu, cuma 2 pagi sahaja saya menolong Datuk. Saya ada tugas lain yang diberikan oleh Datuk. Saya disuruh mengurus kebun pisang. Menjual buah pisang dan menjual getah dari para penoreh di kebunnya adalah urusan saya. Saya kira taraf saya dengan taraf seorang kerani. Walaupun saya tak dibayar gaji tetap, tetapi pada setiap bulan saya menerima wang di antara 30 hingga 40 ringgit sebulan, bergantung pada hasil penjualan getah dan pisang. Dengan wang itu, saya boleh ke mana-mana dan berjaya membeli sebuah basikal lumba. Saya berhasrat mahu menjadi seorang jago lumba yang terkenal. Demi hasrat tersebut, pada setiap petang saya kayuh basikal keliling kampung, berlagak sebagai seorang juara. Kawan-kawan rapat dan karib terus mengkagumi dan memuji saya kerana berani kayuh basikal lumba dengan laju. Bila dipuji begitu, saya terasa yang diri saya ni memang benar-benar seorang juara. Anehnya, kehebatan dan kebolehan saya setakat keliling kampung saja, tak berani pun nak masuk gelanggang. Mimpi untuk menjadi juara tetap datang dalam tidur saya. Datuk kurang senang melihat saya keliling kampung dengan basikal lumba. Dia bimbang kalau perbuatan saya itu boleh menimbulkan fitnah ataupun mendorong saya mengusik anak dara kampung. Bagi menghindarkan kejadian yang tidak diingini terjadi, Datuk mengesyorkan supaya saya mengikuti ilmu persilatan dengan seorang jago silat yang tinggal kira-kira 10 batu dari kampung kami. Apa yang Datuk utarakan itu segera saya patuhi. Aku nak kamu pergi ke tempat kamu belajar silat tu dengan basikal, kata Datuk dengan senyum. Terasa agak berat mahu kayuh basikal lumba ke tempat silat. Belajar silat kira-kira pukul 9 malam dan tamat kira-kira pukul 11 ataupun 12. Kemudian kayuh basikal 10 batu pulang ke rumah. Macam mana ya? Kalau sedang saya asyik kayuh basikal dalam gelap, tiba-tibalah kan harimau muncul di tengah jalan. Apa yang mesti saya buat? Menentangnya ataupun lari saja? Macam-macam saya fikirkan bila Datuk menyuruh saya kayuh saja basikal tu ke tempat untuk belajar silat. Sulit, Datuk. Saya membantah. Apa yang sulitnya, Tamar? Datuk membeliakkan biji mata. Jumpa gajah atau harimau tengah malam, hancur tulang belulang saya dipatah-patahkannya. Kerana itulah aku suruh kamu belajar silat, biar berani dan boleh mempertahankan diri bila diserang binatang ataupun manusia. Cara Datuk mengajar saya supaya jadi berani ganja sekali lah. Nada suara saya agak keras. Datuk terus menggosok pangkal hidungnya berkali-kali sambil merenung basikal lumba yang saya sandarkan ke perdu pokok kelapa. Untuk makluman, kalau ada terdengar bunyi orang gelak-gelak ke apa semua, saya minta maaf. Dekat kawasan saya ni ada jiran tetangga sedang bersembang. Jauh jugalah, tapi saya risau suaranya sampai juga ke dalam ni. Jadi untuk makluman Baik, kita teruskan. Macam mana?
Kalau kau setuju, aku belikan motosikal untuk kamu. Asalkan kamu mahu belajar jadi manusia yang berani. Satu peluang yang terbaik daripada Datuk. Hei, tak wajarlah dilepaskan macam tu je. Saya setuju, Tok. Ada syaratnya, Tamar. Syarat? Apa syaratnya tu? Saya terkejut. Mudah saja. Kau belajar dulu 6 bulan. Lepas tu baru aku belikan motosikal. Itu pun bila kamu dah lulus ujian memandu. Tersenyum simpul Datuk memandang ke arah saya. Mudah sungguhlah dia mengeluarkan syarat. Tetapi bebannya terasa amat berat sekali untuk saya laksanakan. Setelah difikirkan dengan teliti dan masak-masak, saya terima dengan syarat yang diajukan pada saya. Senyum Datuk bertambah lebar. Petang itu juga, Datuk membawa saya menemui guru silat. Melihat bentuk tubuhnya yang tegap, misai melintang dan penuh janggut serta jambang menghiasi wajahnya, membuatkan saya gemetar. Saya membayangkan kalau pembukanya yang datang gagal saya tepis, pasti saya jatuh terlentang ke bumi. Kalau hinggap dirusuk, sudah pastilah tulang rusuk patah. Tetapi kerana nakkan motosikal, semua rintangan sanggup saya hadapi. Tanpa diduga, sedang asyik berborak di halaman rumah pendekar. Secara mengejut, pendekar melepaskan satu penumbuk yang kencang ke arah saya. Kerana pernah belajar beberapa langkah silat, tumpukan itu berhasil saya tepiskan. Dah tahu rupanya. Puji pendekar itu sambil memintalkan misai lebatnya. Telapak tangannya yang lebar itu terus menepuk bahu saya berkali-kali. Datuk tersenyum. Datuk mana yang tidak merasa bangga bila cucu kesayangannya dipuji di hadapan mata. Saya bersyukur pada Allah SWT kerana menghadiahkan kegembiraan padanya. Setelah berbincang lebih kurang setengah jam, kami pun meninggalkan rumah pendekar tersebut. 2 hari kemudian, saya pun memulakanlah latihan. Saya berharap kali ini Datuk tidak akan pergi ke mana-mana. Biarlah Datuk duduk terus di kampung meneruskan kebiasaan yang diminatinya. Saya ni dah bosan mahu mengikut Datuk ke mana-mana. Apa yang saya bimbangkan selama ini benar-benar terjadi. Ketika saya pulang dari belajar silat, saya terserempak dengan seekor harimau yang baring melintang di jalan raya. Saya terus melakukan brek kecemasan. Saya tercampak atas tanah. Harimau yang terkejut itu terus bangun, membuka mulutnya lebar-lebar sambil menjilat tubuhnya dengan tenang. Saya cuba bangun, tetapi saya rasakan sepasang tempurung lutut saya ini menjadi lemah. Saya jadi lembek dan jatuh lagi. Saya serahkanlah hidup dan atau mati saya ini pada keadaan. Entah macam mana, saya jadi berani dengan tiba-tiba. Saya berhasil bangun dan mengangkat basikal lumba yang tersadai atas rumput itu. Harimau liar itu bergerak di hadapan saya. Saya ikuti pergerakannya dengan teliti. Saya tentang matanya yang bersinar dalam gelap. Bila harimau bergerak ke arah saya undur perlahan basikal lumba saya untuk dijadikan benteng pertahanan. Bila harimau itu menerkam ke arah saya terlebih dahulu, terkena basikal lumba sebelum melakukan serangan ke atas saya. Saya bersyukur bila harimau itu tidak menerkam ke arah saya. Harimau itu cuma mengaum panjang sebanyak 2 kali, kemudian masuk ke hutan di sebelah kanan. Saya ni teruslah lompat atas basikal lumba dan mengayuhnya dengan laju tanpa menoleh ke belakang. Apa yang saya alami tidak saya ceritakan pada Datuk. Biarlah peristiwa itu menjadi kenangan diri yang paling berharga buat saya. Rugilah kau Tamar. Kalau kau cerita awal, mesti kau dapat Y suku tu awal. Tak payah tunggu 6 bulan. Y suku. Suatu hari, guru silat datang menemui Datuk. Saya jadi cemas kalau guru silat tersebut membawa berita yang kurang menyenangkan tentang diri saya pada Datuk. Saya terus mengintip perbualan mereka dari bawah rumah. Saya ni nak mengajak awak ke Permatang Pauh. Terdengar suara guru silat. Ada apa dekat sana? Soal Datuk. Adik ipar saya sakit. Isterinya. Adik saya menulis surat minta saya balik tengok keadaan suaminya yang teruk. Kalau kamu mengajak aku ke sana untuk mengubat, aku minta maaflah. Aku tak pandai. Tidak terniat dalam hati. Saya cuma nak ajak awak berjalan saja. Adik ipar saya tu sekarang ni diubat dan dijaga oleh bomo. Manalah tahu kalau awak nak berkenalan dengannya nanti. Mereka berhenti bercakap sebentar, sama-sama menikmati air kopi dan kuih yang dihidangkan. Saya masih tidak mahu bergerak dari bawah rumah. Saya mahu mengikuti dan mendengar keputusan yang bakal diambil oleh Datuk. Saya yang berada di bawah rumah
terus berdebar. Apa sakit adik ipar kamu tu? Datuk minta penjelasan. Pada mulanya dia demam. Tidak berapa lama lepas tu, perutnya terus buncit. Macam orang mengandung. Dah puas dibawa berubat ke mana-mana tapi tak mahu juga hilang. Tak dibawa ke hospital ke? Soal Datuk lagi. Dah. Doktor sendiri tak tahu apa jenis penyakit yang ditanggungnya. Berubat dengan bomoh tu macam mana pula? Menurut isterinya adalah kurang sikit. Bomoh tu memang handal. Namanya terkenal di tempat saya hinggalah ke Selatan Siam. Kalau macam tu, aku ingin nak belajar daripada dia. Bila yang kamu nak balik ke Pematang Pauh tu? 2 hari lagi. Kalau aku dengan cucu aku pergi, tak menyusahkan ke diri kamu? Tambah Datuk. Saya yang berada di bawah rumah tergamam sejenak. Saya mengambil keputusan untuk keluar dari bawah rumah, naik ke atas rumah lalu berdiri di muka pintu. Guru silat mengangkat tangan pada saya bersama dengan segaris senyum yang memanjang. Saya juga mengangkat tangan. Tak jadi hal. Rumah peninggalan orang tua saya tu besar. Sekarang ni kosong. Awak boleh duduk di situ. Setakat nak makan minum awak berdua selama 2-3 hari. Kamu kerabat saya ni. 2-3 hari. Maafkan saya Macam tak betul ni. Dia punya koma hilang. Saya ulang balik. Tak jadi hal. Rumah peninggalan orang tua saya tu besar. Sekarang ni kosong. Awak bolehlah duduk di situ. Setakat nak makan minum awak berdua selama 2-3 hari kamu tu. Kerabat saya boleh tanggung. Balas guru silat penuh semangat. Datuk termenung. Saya terus duduk di sisinya. Guru silat garuk pangkal keningnya 2-3 kali. Biarlah kami bawa beras, ikan dan apa yang patut. Dengan wajah selamba Datuk menuturkan kata-kata. Guru silat gelengkan kepalanya 2-3 kali sambil tidak berkata. Ini semua untuk menyenangkan awak. Balas Datuk. Susahlah dengan awak ni. Selalu memikirkan tentang diri orang lain. Tak mahu menyusahkan orang lain dalam hidup awak. Guru silat bersuara diakhiri dengan ketawa yang memanjang. Datuk hanya tersenyum sahaja. Guru silat minta diri untuk pulang. Datuk dan saya menghantarnya hinggalah ke kaki tangga. Terasa di hati ingin melarang Datuk supaya jangan pergi ke Pematang Pauh. Tetapi apa yang ada dalam hati saya tidak berdaya mahu saya luahkan. Takut kena marah. Berangkat. Masa yang dijanji pun tiba. Kami bertiga pun berangkatlah ke Pematang Pauh dengan menaiki bas. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, kami terpaksa singgah di beberapa buah bandar untuk bertukar bas. Kami sampai di Pematang Pauh kira-kira pukul 2 petang. Kampung asal guru silat ni memang menarik. Dikelilingi sawah yang sayup mata memandang. Saya terpesona melihat matahari petang yang memancarkan cahaya kekuningan ke atas berbuah padi yang sedang menguning emas. Kali ini saya merasa beruntung dan bertuah. Datuk tidak menggongkong kebebasan diri saya. Satu perubahan yang amat mengejutkan dari Datuk. Saya boleh pergi ke mana-mana dalam kawasan kampung guru silat itu. 2 hari berada di tempat tersebut, saya sudah berkenalan dengan beberapa orang pemuda yang sebaya dengan saya di kampung itu. Saya berkawan dengan Zubir, Usman dan Abdul Fattah. Mereka membawa saya melawat ke Bukit Bendera, Batu Ferenggi dan beberapa tempat yang menarik. Banyak pula watak yang keluar ni. Saya nak ubah-ubah suara macam mana? Kita bedal je lah ya. Kadang-kadang mereka mengajak saya mandi laut di kawasan yang sekarang sudah didirikan Hotel Rasa Sayang. Sebelum itu di sekitar kawasan tersebut terdapatnya perkampungan dan rumah orang Melayu. Cara kebetulan pula ayah saudara Zubir ni tinggal di tempat tersebut menjadi nelayan pantai. Semua yang saya alami itu merupakan satu pengalaman baru dan membuatkan saya ingin tinggal lebih lama di tempat tersebut. Abdul Fattah mencadangkan supaya saya bekerja di pelabuhan Pulau Pinang seperti dirinya. Cadangan itu saya tolak. Tetapi Zubir berjanji untuk mencarikan saya pekerjaan di kebun bunga yang selalu menjadi tumpuan para pelancong kerana bunga dan monyetnya juga jinak. Cadangan Zubir memang menarik hati saya. Harapan untuk memperolehi kerja tersebut amat cerah kerana abangnya menjadi pegawai dan diberi kuasa memilih orang untuk bekerja di tempat tersebut. Nantilah aku fikirkan. Kemudian aku beritahu kamu keputusannya ya.
Jawapan saya pada cadangan itu. Bila yang aku boleh dapat tahu? Biar aku balik dululah ke kampung, kemudian aku tulis surat pada kamu, ya. Dah kalau gitu, aku daftarkan dululah nama hang, noh. Ya. Kalau baik, apa yang kamu fikirkan patut? Balasku. Amboi, balasku. Dia punya ayat ni sekejap tukar-tukar lah. Balasku tu adalah balas tamar. Jawapan itu memberikan kegembiraan pada 3 sahabat baru. Awal-awal lagi mereka sudah bermuafakat untuk menyewa rumah di sebuah kampung Melayu yang letaknya tidak jauh dari persiaran Gerni. Wow, Gerni ya. Kalau tidak silap saya, kampung itu disebut Kelawai. Kata mereka, saya amat sesuai untuk tinggal di sebuah rumah sewa bersama dengan mereka. Kebebasan yang diberikan oleh Datuk itu membuatkan saya tidak berminat untuk mengikuti Datuk pergi ke rumah adik ipar guru silat yang terlantar sakit. Dan hal itu kurang menyenangkan hati Datuk. Tamar, petang ni tak usah ke mana-mana. Kamu ikut aku, ujar Datuk dengan tenang di tengah rumah peninggalan orang tua guru silat. Saya berhenti dari menyikat rambut dan terus termenung. Saya dapat membayangkan kehampaan kawan-kawan bila saya tidak dapat menyertai mereka untuk pergi ke padang kota seperti yang dijanjikan. Saya terlepas peluang untuk berdiri di tepi feri sambil menikmati deru ombak dan melihat matahari hampir terbenam di permukaan laut seperti yang selalu kami lakukan ketika menyeberangi selat kecil yang memisahkan bumi Pulau Pinang dengan tanah besar. Saya dah berjanji dengan kawan itu. Saya dah berjanji dengan kawan tu. Tu nak ajak saya pergi tengok orang sakit tu ke? Ya. Kalau macam tu, biarlah saya bagi tahu kawan yang saya tak dapat pergi sana. Nanti dia orang tertunggu-tunggu saya. Pergilah cepat. Saya terus menemui kawan-kawan. Ternyata mereka agak terkejut dengan berita yang saya sampaikan. Akhirnya, mereka dapat menerimanya. Setelah saya terangkan keadaan yang sebenar, saya terharu bila mereka membatalkan hasrat yang sudah dirancang tanpa penyertaan saya. Kagum saya dengan semangat setia kawan yang diberikan itu. Hasrat Datuk saya tunaikan. Dia gembira dan malam itu lebih kurang pukul 10, saya sudah pun berada di rumah adik ipar guru silat. Terharu saya melihat seorang lelaki terlentang di lantai dengan perut yang membukit. Di hadapan lelaki itu digantungnya tali belati yang diikat pada alang rumah. Bila lelaki itu mahu duduk, dia terpaksa menggunakan tali belati itu sebagai tempat untuk berpaut. Satu pemandangan dan keadaan yang amat mengharukan perasaan saya. Bila lelaki itu sudah duduk, isterinya segera meletakkan 3 bantal di belakangnya untuk dijadikan tempat bersandar. Tanpa bantuan bantal dan tali tersebut, lelaki itu tak mampu untuk duduk. Menurut isteri lelaki itu, suaminya jarang makan dan minum, tetapi perutnya tetap membesar. Bercakap tidak boleh banyak. Kalau bercakap, suaminya akan mengalami sesak nafas dan penat. Ada kalinya pula kadang-kadang terus pingsan. Dah lebih 6 bulan lebih, kata bomoh yang merawat adik ipar guru silat pada Datuk. Saya lihat Datuk menganggukkan kepala, kemudian terus bertanya, macam mana? Ada harapan ke nak sembuh? Entahlah, saya ni cuma berusaha. Kalau diizinkan Allah, sembuhlah dia. Bomoh itu merendahkan diri. Dah lama ke awak berikhtiar? Tanya Datuk lagi. Baru lagi. Perkara ni diberitahu pada saya pun dah lambat. Kalau cepat, barangkali saya dapat berusaha lebih baik lagi. Dengan tenang, bomoh yang berusia lebih tua dari Datuk itu memberikan penerangan. Datuk termenung panjang. Kemudian merenung ke arah adik ipar guru silat yang terlentang. Datuk menarik nafas panjang. Guru silat yang berada di sisinya terus membisu. Isteri suami malang menatap sayu ke arah suaminya. Minta maaflah. Masuk malam ni dah 3 malam saya ikut awak berubat. Orang sakit ni. Macam mana kalau saya turut menolong awak? Datuk cuba memberikan khidmatnya. Bomoh yang duduk di sebelahnya terus tunduk. Saya kira permintaan Datuk tidak akan diperkenankan. Mana ada bomoh yang suka kerjanya diganggu ataupun mahu bekerja sama dengan orang yang lain. Boleh. Satu jawapan yang amat mengejutkan dari si bomoh. Muka Datuk nampak berubah. Begitu juga dengan muka guru silat. Datuk segera bangun dan mendekati si sakit. Datuk pegang tangan pesakit merasai denyut nadinya. Datuk kembali duduk di sisi bomoh. Buat beberapa minit, tak ada percakapan yang terjadi di antara kami.
Awak setuju tak? Kalau saya katakan sakit orang ni memang teruk. Datuk merenung ke muka Bomoh. Tiada jawapan yang Datuk terima dari Bomoh tersebut. Secara mendadak sahaja, Bomoh itu bangun lalu duduk bersandar di dinding sambil meluncurkan sepasang kakinya. Songkok hitam diletakkan atas lantai. Tentulah teruk. Kalau dah sampai ke hospital sendiri tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba saja Bomoh tersebut bersuara. Songkok atas lantai diambilnya, lalu diletakkan atas kepalanya kembali. Datuk segera menghampirinya. Saya perhatikan Datuk memperlihatkan sikap mahu bersahabat dengannya. Apa pandangan Tok Bomoh? Saya memang jahil dalam hal macam ni, kata Datuk merendah diri. Bomoh itu tersenyum. 2-3 kali dia meraba bahagian tepi songkoknya. Awak memang sikit pun tak tahu ke? Bomoh itu bertanya lagi. Datuk menganggukkan kepala. Saya sangka awak tadi ada isi. Belagak macam orang pandai. Rupanya kosong. Tambahnya lagi bersama dengan senyum yang lebar. Datuk hanya diam saja. Kalau dah tak tahu apa-apa, jangan banyak cerita. Tengok saja apa yang aku buat. Nada suara Bomoh itu mula meninggi. Dia terus memicit-micit pangkal pahanya. Guru silat yang duduk dekat Datuk tetap menganggukkan kepala. Awak tahu, orang ni kena buatan manusia. Dia disihir. Tiba-tiba saja Bomoh itu berdiri sambil mengepal-ngepalkan penumbuk. Dia berjalan ke kiri dan ke kanan dalam rumah. Kamu semua tahu tak puncanya? Tanya Bomoh dengan suara keras. Biji matanya separuh terbuka. Kerana tidak ada sesiapa yang menjawab pertanyaannya, muka Bomoh menjadi merah dan dia terus menjerit. Kamu tahu puncanya? Tak tahu, pekik Datuk. Pekikan Datuk itu mengejutkan Bomoh itu sendiri. Dia jadi tersentap, tidak jegilkan lagi biji mata, tidak tunjuk wajah yang marah. Wajah dan gerakan tubuhnya serta-merta bertukar menjadi lembut dan sopan. Puncanya bukan apa-apa. Bomoh tua itu memperkemaskan silanya. Guru silat dan Datuk tumpukan perhatian ke arahnya. Puncanya, yang si sakit ni tak nak dengar cakap dan nasihat orang. Itu saja sebabnya. Sambung Bomoh tua itu. Biji matanya bulat menatap wajah Datuk. Saya lihat guru silat merenung ke arah Datuk. Beberapa saat kemudian, guru silat terus merapati Datuk. Mereka berbisik. Entah apa yang mereka bisikkan, saya sendiri pun tak tahu. Bomoh tua luncurkan kaki kiri sambil menggaru pangkal telinganya berkali-kali. Kalau kamu tahu sikit-sikit cara nak mengubatnya, beritahu. Beritahu aku. Jangan sembunyi-sembunyi. Kata-kata itu ditujukan untuk Datuk oleh Bomoh tua. Datuk seperti orang terkejut. Guru silat singgung pangkal paha. Singgung makna dia sentuh singgung pangkal paha Datuk dengan kepala lutut. Saya tak tahu. Saya cuma nak tengok saja. Kalau boleh saya nak tumpang belajar. Balas Datuk dengan tenang. Bomoh tua tersenyum. Kalau macam tu, kamu jadi pembantu aku. Setuju? Setuju. Jawab Datuk tegas. Bagus. Kemari dekat dengan aku. Datuk bangun lalu mendekati Bomoh tua. Bomoh tua bangun lalu memegang tangan Datuk erat-erat. Datuk ditarik mendekati orang yang sakit. Mereka duduk bersimpuh menghadapi orang sakit. Tiba-tiba, Bomoh tua itu membuka silat, menendang ke kiri dan ke kanan. Tendangan itu semuanya mengarah ke arah Datuk. Cepat-cepat Datuk mengelak dan menepis dengan tangkasnya. Bomoh tua itu berhenti bersilat. Dia ketawa. Saya terasa macam ada sesuatu yang ganjil tentang cara Bomoh tua itu mengubati orang. Maafkanlah aku. Aku cuma nak menguji diri kamu, kata Bomoh tua dengan wajah yang tenang. Tetapi Datuk tetap berwajah serius, seolah-olah tidak dapat menerima dengan apa yang dilakukan oleh Bomoh tua tersebut padanya. Bukan masanya untuk menguji, kita nak mengubat orang sakit, Datuk membantah. Bomoh tua menarik wajah yang masam, kurang senang dengan teguran Datuk itu. Guru silat di sebelah saya juga nampak resah. Habis sekarang masuk untuk apa? Oh silap. Habis sekarang ni masuk untuk apa? Dia menyoal Datuk dengan nada suara yang keras. Datuk tetap bersikap dengan tenang. Masa untuk mengubat orang lah, balas Datuk. Kamu bercakap perkara yang betul, tapi kamu harus tahu, ini cara aku. Aku nak panggil roh Datuk Nenek membantu, jawab Bomoh tua.
cara yang salah, bertentangan dengan agama. Oh, ni guru silat yang bercakap ni. Cara yang salah, bertentangan dengan agama. Tiba-tiba saja guru silat bersuara. Datuk nampak resah. Ini urusan aku. Kamu tu jangan campur. Bomoh tua menjadi marah. Dia suruh Datuk bangun dan beredar ke tempat yang lain. Datuk patuh pada permintaannya. Bomoh terus duduk bersila, menabur kemenyan dalam tempat perasap. Kedua belah tangannya diletakkan atas kedua belah lututnya. Bomoh tua goyangkan badan ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dia jatuh terlentang atas lantai, macam nangka masak yang gugur dari pokok. Kemudiannya, dia bangun perlahan-lahan. Ketika itu semua tingkap di rumah adik ipar guru silat terbuka sendiri. Langsir bergerak-gerak kencang ditolak angin. Saya dah mula cemas.